tajuk dia last sekejap saya tengok. Masa betul tu. Betul. Pertama wuduk betul. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita mengadakan kuliah secara online insya-Allah. Dan kuliah kita malam ini berkaitan dengan ilmu hadis, pandukan kitab ringkasan Sahih Muslim insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tajuk kita malam ni tajuk yang ke-17, keutamaan wuduk, muka surat 90, hadis 121. An Abi Malikin Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Sudah ke belum? At-tuhuru syatrul iman. Dah ke belum? Dah Ustaz, dah. Sudah Yang seterusnya. Yang seterusnya, wuduk dapat menghilangkan dosa tu. Okay. Yang ke-18 insya-Allah, sebab saya rasa macam dah sudah. Wuduk dapat menghilangkan dosa-dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiril qatril ma'. Fa iza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seseorang muslim atau mukmin berwuduk lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa akibat pandangan matanya bersama dengan air wuduk atau bersama dengan titisan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya bersama dengan air atau bersama dengan titisan air wuduk yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kedua kakinya bersama dengan air atau bersama dengan titisan air yang terakhir, sehinggalah dia terhapus dari semua dosa-dosanya. So hadis ini kalau kita tengok
secara literal, secara zahir lah, memang agak mustahil lah, agak mustahil. Cuma di sini ada riwayat menunjukkan, mengatakan bahawa Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu dia nampak betul benda. Maka tapi di sisi ulama di sini ada dua makna, tapi sama-sama dia punya hasilnya samalah. Apa yang nak diberitahu di sini seperti mana tajuk dia, iaitu wuduk dapat menghilangkan dosa-dosa. Dan ulama sepakat, Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Muslim, yang dimaksudkan dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang besar tidak terampun lah. Tidak terampun kecuali taubat. Kecuali dengan bertaubat. Yang terampun dengan amalan berwuduk ini ialah dosa-dosa kecil sahaja. Bahkan banyak sebenarnya. Bukan saja berwuduk, bahkan solat, antara dua Jumaat, antara dua Ramadan. Dan kalau kita melangkah ke masjid ataupun kita beristighfar atau kita buat amalan bacaan-bacaan wirid selepas solat seperti membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali lepas maghrib, lepas subuh, dosa akan terhapus seperti buih-buih di lautan. Semua itu dosa-dosa kecil. So wuduk salah satulah daripada amalan yang boleh menghapuskan dosa kecil. Nah, kadang-kadang kita tak perasan kita buat dosa, kita tak sedar yang kita sedang buat dosa, kemungkinan. Ada kemungkinan kita tak tahu benda tu berdosa, kita buat, kita tak pasti. Dan dosa-dosa tu dosa kecil lah, maka dia akan terampun dengan amalan-amalan, antaranya berwuduk lah. Cuma terampunnya dosa tu macam mana? Macam mana terampunnya dosa tersebut? Kalau kita tengok, dia katakan apabila dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap kesalahan yang dia melihat dengan kedua belah matanya bersama dengan air atau bersama dengan titisan yang terakhir. Jadi keluar daripada wajahnya, dari kalau kita terjemahkan secara literal lah, kharaja min wajhihi, keluar dari wajahnya, kullu khati'atin, setiap kesalahan, nazara ilahiyah, yang dia melihat dengan kepadanya, bi'ainaihi, dengan kedua belah matanya, ma'al ma', bersama dengan air. Jadi seolah-olah macam air yang bila kita basuh muka, air yang mengalir kan, air yang mengalir itu sehinggalah titisan yang terakhir itu keluar bersama-sama dengan dosa. Maksudnya air dosa lah namanya. Namanya air dosa. Air yang kita faham sebelum ni kan air mustamal. Air tu air mustamal. Betul? Air basuhan anggota wuduk yang wajib itu namanya air mustamal. Jadi air mustamal tu mengandungi dosa-dosa, bercampur dengan dosa-dosa. Kalau ikutkan zahir lah, tapi kita tak nampak. Kita kan tak nampak. Kita basuh muka mana dah nampak. Apalagi kalau kolam kan, kolam air. Kolam air, kolah air kan ada setengah masjid ada kolah air. Berapa ribu orang ambil uduk selama seminggu misalnya. Sebab saya tak tahulah, ada mungkin kolah tu mungkin sebulan sekali, ada masjid basuh kolah sebulan sekali, ada masjid mungkin basuh seminggu sekali atau 6 bulan sekali atau setahun sekali, tak tahulah. Tapi kalau kita masjid tu besar misalnya, ramai yang ambil wuduk dalam kolah itu, maksudnya ada kebanyakannya bila basuh muka, air jatuh balik dalam kolah itu. So kolah itu kolah air dosa. Betul? Betul tak? Kolah air dosa. Kan? Kalau cuma kita tak nampak, apa dia kata di sini kan, mengalir kesalahan itu bersama dengan air wuduk itu, bersama dengan titisan akhir lagi. Itu kalau kita faham secara literal. Bahkan yang saya sebut tadi dalam kitab, dalam Fadilah Amal tu ada cerita tu.
dalam Fazilah Amal tu, Maulana Zakaria ni kan mazhab Hanafi. Jadi dia cerita, dia nukilkan daripada kitab-kitab yang lain lah. Imam Abu Hanifah, dia seorang ulama, seorang wali lah. Allah Ta'ala kasyafkan dia. Maknanya dia nampak kesalahan-kesalahan itu keluar bersama air wudu. Cuma kita tak nampak lah. Contohnya macam roh keluar daripada badan kan. Kita tak nampak pun. Kan? Tapi bila orang tu mati, tak tahu dah mati. Maknanya ada roh dia terkeluar daripada badan. Kita tak nampak. Begitulah maksud dia. Kalau kita faham secara literal, bersama dengan air tu ada. Ada bersama dengan air tersebut, dosa tersebut keluar. Kalau dipaham secara literal. Cuma iskalnya, dia punya iskal tu maksudnya apa? Dia punya pertikaiannya, ada beberapa perkara yang menimbulkan pertikaian lah. Iaitu apa itu dosa sebenarnya? Apakah itu dosa sehingga dosa itu boleh bercampur dengan air wudu dan mengalir keluar bersama air wudu? Kan? Maknanya yang dimasukkan dosa muka tu mata melihat benda haram, mulut bercakap benda yang haram, mulut mengumpat, mulut mencaci maki dan sebagainya. Jadi dosa tu ada kat situ ke? Lepas tu bila kita basuh muka, keluarlah dosa-dosa mata, dosa-dosa mulut bersama dengan air wudu, mana dosa tu bercampur dengan air wudu, keluar sehingga titisan yang terakhir. So adakah dosa itu benda yang wujudi? Yang kita bahas dalam pagi tadi kan. Benda tu wujudi. Adakah dosa tu dia wujud sehingga boleh bercampur dengan air dan mengalir? Kita tak nampak pun, okeylah kita kata dia wujud tapi tak nampak. Contoh macam roh kan, roh dia wujud. Dia keluar pada badan si mati tu, orang nazar-nazar, lepas tu tiba-tiba mati. Senyap, kaku kan. Bila roh habis keluar, kaku. Roh keluar kita tak nampak. Tapi roh tu memang wujud. Tapi dosa ni wujud ke? Dosa tu wujud ke? Adakah dosa benda yang wujud, pahala benda yang wujud? Kebanyakan ulama' mutakalimin mengatakan dosa bukan benda yang wujud. Pahala bukan benda yang wujud. So macam mana dikatakan dosa keluar bersama dengan air? Bahkan Imam Abu Hanifah kata dia nampak lagi dosa keluar bersama air. Jadi setengah ulama mengatakan tak, maksud Nabi di sini bukanlah bermaksud dosa itu bercampur dengan air wuduk yang kita basuh muka itu, kemudian dia keluar sekali mengalir. Maksudnya malaikat yang menulis dosa-dosa kita, mencatat segala dosa-dosa kita, apabila kita basuh muka kita, dosa tersebut yang ditulis oleh malaikat dihapuskan daripada tulisannya bersamaan dengan mengambil habisnya air menitis, habislah dosa itu dihapuskan oleh ulama. Oleh malaikat, oleh malaikat. Sebab dia katakan maknanya keluarlah dari wajah. Bila dari wajah itu maksudnya kesalahan yang dilakukan oleh wajah itu yang dicatatkan oleh para malaikat dalam amalan kita belah kiri ni kan. Maka apabila kita ambil wudu, malaikat menghapuskan tulisan dosa itu bersamanya selagi air ada, semua bila air dah semua dah menitis, selesailah malaikat menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh bahagian muka. Begitu juga basuh tangan. Bila basuh tangan, segala perbuatan salah lah, dosa yang dilakukan oleh tangan yang mengakibatkan dia dianggap berdosa yang ditulis oleh malaikat dalam kitabnya belah kiri itu, malaikat Raqib Atid kan. Yang Atid lah yang belah kiri. Jadi bila dia basuh tangan, bila air mengalir dari tangan, ketika air sedang mengalir itulah malaikat memadamkan segala dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan dia. Itu pendapat yang kedua lah. Pendapat yang kedua. Pasal apa? Mereka mengatakan bahawa dosa bukan benda yang wujud. Contohnya kalau kita campurkan sirap kan. Ada orang sirap tak logik lah. Contohnya ada dekat muka orang tu ada cat warna merah. Ada kat muka orang tu cat warna merah misalnya. Dia baru lepas cat rumah, cat air lah, cat air. Dia cat rumah dia warna merah. Merah tak logik lah. Warna putih. Dia cat rumah dia warna putih. Cat pun mengecik-ngecik lah kena kat muka dia. Lepas tu kejap lagi dia nak semayang kan. Berhenti kejap nak semayang, dia basuh muka dia. Cat air ni kalau kena air tanggal lah. Jadi bila dia basuh muka tu kan, air tu kan berubah jadi warna
putih bercampur dengan warna putih menitis keluar. Itu kita fahamlah. Air bercampurkan dengan cat ataupun apa saja yang ada di muka lah. Cat ke apa sajalah benda bila campur dengan air kita basuh. Ataupun kita basuh muka kita dengan sabun, dengan pencuci muka kan. Ambil pencuci muka, basuh-basuh-basuh, lepas tu kita ambil air. Masa kita ambil air, kita basuh muka kita bilas, kan air tu keluarlah bersama dengan sabun atau pembersih muka tu. Itu fahamlah kita. Tapi ni dosa. Macam mana dosa boleh bercampur dengan air wuduk lepas tu keluar? Dosa tu benda macam sabun, macam cat, macam benda yang wujud ke? Ada partikel ke, zat ke, sampai sehingga dia boleh bercampur dengan air wuduk dan mengalir. Itu memang sebab tu pendapat kedua kata tak masuk akal tu. Akhirnya maksud dia, tapi sama-sama lah maksudnya akhirnya natijah dia, kesimpulan dia, hasil dia orang yang mengambil wuduk itu dosa dia diampunkan. Dosa dia diampunkan. Jadi di sini kalau dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota lain misalnya, kalau yang dia tak basuh tak keluarlah dosanya misalnya. Telinga kan, dosa telinga. Jadi dia basuh muka, telinga ni bukan bahagian muka, telinga lah. Jadi dia, telinga tu kan sunat. Bila dia basuh telinga, terhapuslah dosa telinga. Katalah benda tu dia tak basuh telinga dia sebab sunat je kan. Basuh telinga tak wajib. So dosa telinga tak keluar. Maknanya kalau ikutkan hadis itu, kalau dia tak basuh tak keluar. Sebab dia sebut di sini kan muka, tangan dan kaki. Muka, tangan dan kaki. So muka, anggota yang ada pada muka, mata dengan mulut dengan hidung lah. Tak tahulah hidung tu dia menghidu bau yang haram ke apa ke. Dosa hidung lah kalau ada. Telinga ni bukan bahagian muka. Telinga ni bahagian lain, bahagian kepala. Kalau dia kita usap kepala pun tanpa basuh telinga lah misalnya sebab telinga tak wajib, maka dosa telinga tak keluar ke? Itu kan satu persoalan. Jadi ulama kata sebenarnya, walaupun Nabi tak sebut dosa telinga tak keluar di sini, tak cerita pasal telinga, tapi dikiaskan kepada anggota yang lain, kalau dia basuh telinga dia, maka keluarlah segala dosa-dosa telinga dia. Maksudnya keluar dosa itu, terhapuslah dosa yang dilakukan oleh telinga oleh malaikat yang menulis dosa tersebut. Okey Hadis mudah je semua orang faham. Iaitu mengambil wuduk, menghapuskan dosa, dan ulama sepakat maksudnya dosa kecil. Dosa besar tak? Dosa besar kena bertaubat. Cuma nak memahami dia punya literal hadis tu, keluar bersama dengan titisan air yang terakhir tu sekali. Itu macam mana? Dosa boleh bercampur dengan air wuduk ke? Sebab itulah sebagian ulama mengatakan mengambil air wuduk di dalam kolah itu dibandingkan dengan mengambil wuduk pada air yang mengalir seperti paip itu, lebih afdal ambil di paip. Lebih afdal ambil di paip, itu air yang mengalir lah. Pasal apa? Pasal sebab antara sebab ni lah. Sebab apa? Bila satu kolah itu, bayangkanlah kalau ikutkan makna pertama itu, makna kesalahan tu mengalir dengan air wuduk, akhirnya air tu masuk balik dalam kolah. Kan orang ambil dalam kolah kan pasti masuk balik dalam kolah. Sebab apa? Dia kan, kolah itu kan air dia banyak. Air dia melebihi ukuran 2 kolah. Bila melebihi ukuran 2 kolah itu, maka walaupun dia air wuduk tu masuk balik ke dalam kolah itu, maka tak dihukum sebagai mustamal. Okeylah, tak ada masalah lah sebab tak boleh pakai. Tapi kalau kita hukumkan dosa muka tu, mata, telinga, mata dengan mulut punya dosa tu mengalir masuk dalam kolah, itu kalau seorang, kalau 100 orang, itu kalau sehari, kalau sebulan, kalau setahun, tak tukar-tukar air kolah tu. Kan? Maknanya air tu air bercampur dengan dosa. Dia lepas masuk dalam kolam, air dosa tu hilang ke atau air dosa tu kekal? Kan? Itu kan persoalan yang timbul. Tapi macam mana pun ulama tetap mengatakan lebih afdal kita ambil wuduk air paip atau air mengalir, bukan air yang bertakur. Kecuali baru lepas ditukar lah, air kolah tu ditukar. Jadi kita pula kan, dia dah tahu hadis ni, kita pun alamak aku banyak dosa ni kan. Basuh muka, betul Allah bagi kasyaf lah, nampak alamak air dosa aku masuk dalam kolah ni Betul? Siapa pernah nampak, diam-diamnya jangan viral kan dalam Facebook kan, nanti orang kata penipu pula. Memang hadis Nabi betul lah, tetapi yang siapa yang nampak tu dia wali besar lah. Tapi zaman sekarang siapa percaya kita ni wali kan? Kecuali kalau kita kuali tak apalah orang percaya.
Hadis terusnya. Yang ke-19, tajuk yang ke-19, bersiwak ketika wuduk. Bersiwak maksudnya menggunakan kayu sugi, gosok gigi lah. Bersiwak tu maksudnya membersihkan gigi. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu annahu bata 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail. فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ وقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya suatu malam dia pernah menginap di tempat Nabi SAW. Ibnu Abbas ni dia sepupu Nabi lah. Masa ni dia kecil lagi. Masa ni dia kecil lagi. Dia pernah bermalam lah. Dia menginap tu maksudnya bermalam bersama Nabi SAW. Lalu di penghujung malam baginda bangun kemudian keluar dan memandang ke langit. Kemudian membaca ayat ini, yang ini ayat yang dalam surah Ali Imran yang bermaksud sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi serta pergantian siang dan malam. Macam familiar je ayat ni kan. Sekarang saya masuk pergi akidah pula nanti kan. Tak apalah, ayat ini satu kesunahan satu kesunahan orang yang bangun tahajud. Orang yang bangun sembahyang tahajud ni bila dia bangun daripada tidur, baca doa tidur lah, bangun doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dia kalau ada tingkap, dia tengoklah langit. Dia buka tingkap, tengok langit, baca ayat ni. Sunnah Nabi SAW. Nak keluar pergi beranda ke, keluar pun boleh. Tengok langit, baca ayat ni. Sunnah Nabi. Ini hadis sahih Muslim kan. So Nabi akan bangun, Nabi akan tengok langit, Nabi akan baca. Surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam, la ayatil ulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Daripada sinilah ayat sebenarnya ulama-ulama kalam, ulama-ulama akidah mengambil dalil bahawa makhluk ini adalah menjadi tanda bagi sifat-sifat Allah. Saya masuk akidah sikit lah pasal ayat dia ni kan. Jadi khalqis samawati wal ard itu penciptaan langit dan bumi. So apa itu penciptaan langit dan bumi? Makhluk lah. So maksudnya di sini Allah rumuskan segala apa yang di langit dan di bumi. Kalau di langit yang kita mampu nampak, matahari, bintang-bintang, bulan dan sebagainya lah yang mampu kita nampak. Kemudian wal ardi di bumi. Bumi macam-macam lah kita nampak, betul. Kemudian waqtilafil laili wan nahar, perubahan siang dan malam, siang malam. Bahkan perubahan yang lain, siang malam, hujan panas, musim sejuk, musim panas, segala bentuk perubahan. So ulama-ulama akidah, ulama kalam dengan ayat ini mereka menyimpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan khalqis samawati wal ard itu adalah jisim. Waqtilafil laili wan nahar itu adalah arad. Wahabi kata dia orang ni guna perkataan jisim arad, Nabi tak ajar pun. Ini bukan Nabi tak ajar, Allah Taala yang ajar. Cuma istilah itu ditukar. Ditukar. Khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi, kalau saya nak terangkan secara detail, al-khalq itu kan penciptaan. Bila ada penciptaan dah tentulah ada makhluk, ada benda yang dicipta. Jadi Allah penciptaan tu kita tak nampak, yang kita nampak ciptaan itu kita nampak lah.
Jadi Allah kata ciptaan itu, kemudian Allah kata waqtilafil laili wan nahar. Perubahan yang berlaku siang malam, siang malam. Kalau kita nak bahas macam mana boleh jadi siang, macam mana boleh jadi malam. So kita tahu bumi ni berpusing menghadap matahari siang, membelakangi matahari malam, dan bumi itu sentiasa berpusing. Maka ada kawasan yang akan siang dan akan malam. Dia akan sentiasa berubah-ubah. Perubahan itu menunjukkan dia panggil arad. Mutakallim panggil, ulama akidah mutakallimin kata itulah namanya arad. Arad itu adalah sifat bagi sesuatu jisim. So inilah dalil yang kata jisim dan arad itu menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Bahkan Allah Ta'ala itu memiliki kuasa-kuasa seperti mencipta, maknanya kudrah. Kemudian dia berkehendak untuk merubah siang malam, iradah. Kemudian dia mestilah ada ilmu untuk mengetahui macam mana nak menjadikan seimbangnya malam dan siang itu. Maka daripada situlah ulama-ulama, daripada ayat inilah ulama-ulama mengambil dalil, bukanlah daripada falsafah ke apa yang dituduh lah. Sebenarnya daripada Al-Quran juga. La ayatil ulil albab adalah tanda-tanda bagi orang yang ulil albab. Ulil albab ni orang yang berakal, orang yang bijak pandai, orang yang berakal. Sampai ada MRSM kena, MRSM ulul albab, itu orang yang pandai-pandai. Ini berakal. Jadi Allah Ta'ala orang berakal saja bila melihat kejadian alam ini, perubahan siang malam, Allah bagi 2 contoh saja. So ulama bersimpulkan mana maksud Allah kata penciptaan langit dan bumi semua makhluk lah, semua jisim. Dan sifat dia, perubahan-perubahan yang berlaku pada alam ini, itu arad nama dia. Daripada situlah dalil menunjukkan Allah Ta'ala ni wujud, Allah Ta'ala ni berkuasa, Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala mengetahui, hidup dan sebagainya. Ayat akidah. Kemudian Nabi kembali ke dalam rumah. Kemudian baginda kembali lagi ke rumah dan bersiwak. Di sinilah tempat dia nak ceritakan dalil ni, lafaz ni. Kemudian bersiwak serta berwudu. Bersiwak maknanya memberus gigi lah. Tapi Nabi guna kayu, nanti saya jelaskan. Lalu berdiri melakukan solat, berwudu, lalu berdiri melakukan solat, kemudian berbaring dengan mereng, lalu bangun dan keluar memandang ke langit seraya membaca lagi ayat ini, kemudian masuk lagi ke rumah, lalu bersiwak, berwudu, kemudian berdiri melakukan solat. Banyak faedah daripada hadis ini sebenarnya boleh diambil, tapi yang nak difokuskan di sini bersiwak itulah maksudnya menggosok gigi. Bahasa kita menggosok gigi lah. Okay, kita bahas dia punya tajuk tu, poin dia dulu, iaitu apa itu bersiwak? Bersiwak itu ialah perbuatan membersihkan gigi, itu namanya bersiwak. Jadi menjadi suatu hukum. Nanti ada hadis lagi sebenarnya, Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalaulah tidak membebankan umat aku, tidak menyusahkan umat aku akan perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali nak solat. Akhirnya Nabi kata kalaulah tak memberati umatku. Maka Imam Nawawi mengatakan ulama sepakat mengatakan hukum bersiwak itu bukanlah wajib tetapi sunat muakkad. Sebab apa Nabi kata kalaulah tak menyusahkan umatku, aku akan suruh, maksudnya aku akan wajibkan. Tapi mungkin akan setiap kali solat nak kena wajib bersiwak akan mungkin menyusahkan sebagian umat dia. Nabi kata akhirnya jadi sunat saja, ulama kata tak jadi wajib. So tujuan kita bersiwak itu membersihkan gigi supaya kita punya mulut dan gigi kita bersih lah. Okay. So dia ada 2 perkara di sini. Yang pertama membersihkan gigi atau mulut. Yang kedua alat yang digunakan. Alat yang digunakan. Jadi adakah sama orang gosok gigi dengan orang bersiwak? Bersiwak ni antara contoh-contohnya, inilah kayu siwak ni. Nak tengok kan? Ini kayu siwak. Kan? Standby je dalam poket. Jadi bukan bermakna tak boleh guna buat gigi tak. Saya di rumah ada waktu-waktunya guna buat gigi lah. Berus gigi. Adakah dikatakan bersunnah guna gosok berus gigi atau tidak? Ya, sunnah juga. Cuma afdalnya, tahap keafdalan dari segi alat yang digunakan. Tahap keafdalan dari segi alat yang digunakan, yang pertama menggunakan kayu sugi yang diperbuat daripada kayu arak dipanggil. Kayu arak
dan atau kayu pilu. Memang kayu tu memang khusus untuk buat, untuk yang Nabi pakai lah, yang Nabi pakai. Memang khusus kayu tersebut, dia sesuai untuk dibuatkan penggosok gigi. Kemudian seterusnya kayu zaitun pun boleh. Kalau di Mekah tu yang warna coklat pekat tu. Ini kan warna kuning-kuning sikit. Warna coklat pekat tu, itu kayu zaitun. Dia kecil sikit, kurus sikit, dan dia warna coklat pekat. Itu namanya kayu zaitun. Kat Mekah banyak jual. Kayu zaitun. Kemudian apa saja kayu-kayu yang boleh digunakan, jangan sebarang-sebarang kayu, silap-silap berdarah gusi lagi kan. Jangan buat pasal. Kayu-kayu yang sesuai lah. Banyaklah jual tu, tak payah nak cari lah. Dia ambil daun dah kayu jambu dia ambil, mampus berdarah lagi dia. Kemudian apa saja benda yang kasar yang boleh membersihkan gigi seperti berus gigi lah yang zaman sekarang kan, berus gigi dan sebagainya. Hatta ulama bahas pakai jari. Pakai jari kita buat tu dapat kesunahan ke tidak? Imam Nawawi kata kalau jari itu adalah kasar, maka terhasillah kesunahan. Walaupun ada khilaf, saya tak nak bahas khilaf yang panjang tentang masalah jari ni. Masalah jari, guna jari ni pun ulama khilaf sebenarnya. Jari sendiri, jari orang lain, jari kasar, jari halus. Kemudian kita misalnya kita guna jari kita sendiri, orang kata tak terhasil kesunahan walaupun jari kita kasar. Tapi kalau guna jari orang lain boleh. Maksud guna jari orang macam mana? Tolong kita gosokkan gigi mak ayah kita yang tengah sakit terlantar di katil kan misalnya. So kita gunakan jari kita kasar. Kita tolong baru dapat kesunahan bersuci. Kalau jari lembut tak dapat. Kalau jari sendiri pun tak dapat. Itu dibahas panjang sebenarnya. Tapi cukuplah setakat tu, maknanya kata Imam Nawawi, kalau jari itu kasar maksudnya terhasil lah tujuan. Kalau jari itu kasar dia boleh membersihkan gigi. Kalau jari lembut tak ada apa. Jadi sampai tahap itulah. Yang penting ada dua perkara. Yang pertama membersihkan gigi dan mulut. Apa saja yang kita gunakan terhasillah kesunahan. Yang pertama kata mendapat pahala sunnah. Yang kedua alat yang digunakan itu mengikut keafdalannya. Yang pertama kayu arak, kayu pilu, kemudian kayu zaitun, kayu apa saja. Kemudian alat-alat benda seperti berus, kain yang kasar, jari yang kasar dan sebagainya. Itu hanya keafdalan dari segi alat dia saja. Dari segi alat dia saja. Sebab apa kalau kita setiap kali nak solat nak bawa ubat gigi berugi dalam poket, leceh lagi kan, terpenyet, terkeluar ubat gigi tu dalam poket kan, leceh. Jadi kalau saya pergi mana-mana bawa kayu sugi je lah. Tapi kalau di rumah, bangun pagi sebelum tidur, tengah hari biasanya pakai ubat gigi dengan berugi gigi lah. Tapi kalau di luar sana kan kita memang takkan nak bawa berugi gigi keluar. Pakai bawa kayu sugi, nak semayang je siwak. Dia ada beberapa waktu yang ditekankan lah. Beberapa waktu yang ditekankan untuk kita bersugi ni. Yang pertama ketika nak solat. Setiap kali nak solat, sebab tu kadang-kadang kan orang bila imam nak kamat je kan, bila imam nak imam nak mulakan solat, Bilal dah kamat, imam nak mulakan solat, kemudian ada orang dia ambil dia bersugi. Sebab apa Nabi kata inda kulli solat. Setiap kali nak solat. Tapi jangan depan-depan orang tengok pun geli jijik. Itu tak ada adab nama dia. So untuk ambilkan kesunahan tu sebelum kita takbir tu, kita ambil, kita tutup lah. Tutup sikit lebih kurang dah simpan balik. Ini dah waktu siap selit kat sini pula tu. Selit kat sini Allahu Akbar. Memang ada kesunahan sahabat Nabi selit sini. Ini bukan apa, ada sahabat Nabi dia selit kat sini. Yang tu Mamat tu baca pula hadis kisah sahabat ada selit kat sini, dia pun ikut. Tapi kita tengok keadaan lah, tengok masyarakat. Orang Melayu ni kalau kita depan-depan dia, lepas tu sekejap lagi berdarah pula, tu hal lagi nak kena pergi kumur pula, tu hal. Jadi kita ambil yang lembut, yang halus, tutup sikit. Tu boleh. Kemudian yang kedua ketika berwuduk. Ketika berwuduk disunatkan, ditekankan kita bersugi. Kemudian ketika bangun daripada tidur. Ketika bangun daripada tidur. Memang confirm lah bangun daripada tidur memang mulut berbau kan. Kemudian ketika kita ingin membaca Al-Quran. Ingin membaca Al-Quran ditekankan kita bersugi. Dan ketika berubah bau mulut bila-bila masa sajalah. Berubah bau mulut disebabkan terlalu diam tak cakap kerana mulut berbau. Atau terlalu banyak bercakap pun mulut boleh berbau. Ataupun makan makanan yang
berbau macam apa keropok Dunhill ke atau keripik Marlboro ke ataupun apa kuih gudang garam ke, itu disunatkanlah bagi sugi. Itu yang dituntut. Okey, kemudian faedah-faedah yang lain daripada hadis ni yang boleh kita ambil. Yang pertama tadi itulah kita bangun tahajud, kita tengok langit baca surah Ali Imran tersebut. Di awal-awal surah kalau tak silap saya. Surah ayat berapa saya tak ingat. Type je dalam ni keluar lah. Kalau type dalam Google tu dia akan keluar ayat berapa. Kemudian Nabi tahajud di sini, ni salah satu daripada cara Nabi bertahajud. Nabi bangun tahajud, kemudian Nabi siwak, wuduk, solat, Nabi tidur balik. Tidur balik sekejap, kemudian Nabi bangun lagi, tengok lagi langit, baca ayat tadi, kemudian Nabi siwak, Nabi ambil wuduk, semayang, tidur balik. Itu antara beberapa cara Nabi tahajud. Ada yang Nabi bangun sepertiga malam terakhir atau separuh malam, Nabi terus tahajud sampai subuh. Ada yang Nabi ibadat, lepas isyak tu Nabi ibadat terus sampai dah setengah malam, Nabi tidur sampai subuh. Ada yang Nabi bangun tidur balik, bangun tidur balik, bangun tidur balik. So macam-macam cara boleh tahajud ni. Tahajud ni macam-macam cara boleh. Tapi yang paling afdal tu tidur dulu, lepas tu bangun sepertiga malam terakhir dan sampai dah subuh. Kemudian dia kata sommat taja'ah. Sommat taja'ah tu kemudian Nabi mengiring. Jadi sebenarnya tidur yang disunnahkan tu adalah tidur mengiring. Mengiring sebelah kanan. Kalau kita tak mampu, kita buat sekejap lah. Sebelum kita nak tidur tu, kita mengiring belah kanan. Lepas tu dah ada macam lenguh letih tak biasa, baru kita terlentang lah. Jadi terlentang tu dia panggil mustalqiyan, dia tak panggil ittija'an. Ittija'an tu maksudnya mengiring. Kalau tidur macam tu, terlentang dipanggil mustalqiyan. Jadi di sini antara kesunahan cara tidur itu dengan ittija' iaitu mengiring, tidur mengiring. Antara faedah yang diambil daripada hadis inilah. Kemudian di sini banyak lagi faedah. Imam Nawawi kata Ibnu Abbas ni dia bermalam di rumah Nabi kerana ingin berkhidmat kepada Nabi. Jadi digalakkan bahawa kita kalau anak kita masih muda tu kita suruh dia berkhidmat dengan ulama ataupun guru-guru yang inilah, yang warak, yang alim, teman dia tahajud, bangun sama-sama tahajud dengan guru tersebut, ataupun kita sendirilah bangunkan anak kita untuk solat tahajud. Seperti mana Ibn Abbas muda lagi ni. Ibn Abbas dia bangun sama-sama semayang dengan tahajud dengan Nabi. Hadis terusnya an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza dakhala baitahu pada abis siwak. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumahnya selalu memulai dengan bersiwak. Nabi masuk rumahnya siwak. Nabi masuk rumahnya siwak. Pasal apa? Nabi nak bersembang dengan isterinya supaya isterinya tidak terganggu dengan bau mulut lah. Sedangkan bau mulut Nabi ni tak adalah busuk. Nabi ni wangi. Cuma Nabi nak bagi contoh lah, nak bagi contoh kepada umatnya. Maknanya bila masuk rumah, dah tentulah kita akan bercakap dengan anak isteri kita. So janganlah disebabkan mulut kita dah berbau, bawa balik makan petai ke, makan kuih Dunhill cucur Marlboro dengan nasi benang garam, akhirnya balik cakap dengan rumah mulut berbau. Jadi bersihkan dulu, maknanya Nabi ajak adab tu. Adab kita nak bercakap dengan isteri kita, mulut pun Nabi bersihkan dulu supaya bercakap dengan isteri dalam keadaan mulut tak berbau. Payahlah macam tu. Sunnah macam mana je. Kalau guna buat gigi letih lah kan. Keluar rumah malam nak gigi. Pakai siwak tu lah senang. Okey, macam mana kesunahan bersiwak itu lupa nak beritahu. Okay. Kesunahan bersiwak itu cara dia punya jangan terlalu panjang. Paling panjang pun sejengkal. Paling panjang sejengkal. Paling pendek 4 jari.
4 jari lah, maksudnya 4 jari macam ni. Paling pendek. Pasal apa kalau pendek daripada 4 jari ni tak boleh nak pegang. Kesunahan pegang ni macam ni. 3 jari ni di atas, anak jari di bawah, ibu jari di bawah. Macam ni cara pegang dia, sunnah dia. 3 jari tengah ni di atas, ibu jari, anak jari. Pegang macam ni, gosok. Okey, disunahkan gosok bermula daripada kanan. Bermula daripada gigi atas belah luar belah kanan. Kemudian dibawa ke kiri. Dibawa ke kiri, kanan, kiri belah atas. Kemudian bawah, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kemudian pada geraham punya gigi. Gigi geraham kan dia ada permukaan tu. Geraham atas, kanan, kiri. Kemudian bawah, kanan, kiri. Kemudian belah dalam tu. Belah dalam. Kanan, kiri, kanan, kiri. Lepas tu bawah, kanan, kiri, kanan, kiri. Kemudian lidah. Lidah pun digosok kanan kiri. Kanan kiri, kemudian langit-langit pun pelan-pelan. Langit-langit ni pelan-pelan sebab dia sensitif. Kuat sikit dia boleh luka. So langit-langit tu pelan-pelan sikit. So dia dengan cara horizontally. Jangan vertically. Vertically ni Imam Nawawi kata kalau macam ni dia boleh memudahkan mendarahkan gusi. Memang kita biasanya gosok gigi kita kan tentu gosok macam ni pun kita gosok. Cuma ini boleh menyebabkan siapa yang gusi sensitif tu berdarah. Jadi Nabi yang mulia kata yang sunnahnya macam ni. Kalau macam ni pun boleh, tapi yang disunahkan tu dia melintang. Langit-langit dan lidah. So dia punya cara ni. Kalau lebih dah pendek sampai tak boleh nak pegang macam ni, buanglah, tukar baru. Dan sunnah tu diletakkan begini. Yang bahagian lembut gosok tu macam ni supaya zat-zat kayu tu turun bawah. So bila dia ada macam rasa dia macam masin-masin sikit kan. Itu yang dia orang siap ambil ekstrak tu masuk dalam buat gigi kan. Colgate mana ada lah, Colgate Sugi. Boleh Banyaklah kelebihan-kelebihan dia, menguatkan ingatan, memudahkan mengucapkan syahadah ketika meninggal dan sebagainya. Tapi siapa rajin bawa berus gigi pun okey. Bawa beli mini ada box dia tu kan. Saya bawa juga tu dalam kereta tu. Kalau macam kadang-kadang kuliah pada pagi sampai malam tak ada nak balik rumah, saya bawa tu dalam box kereta dashboard tu ada box dia buat bagi bergigi. Yang ni pun pakai juga, tapi kalau dah kita zaman sekarang makan macam-macam kan. Jadi kadang pakai ni pun tak load, dia bau juga. So kalau dah terlalu lama sangat saya akan guna bergigi buat gigi lah. Tajuk seterusnya, anjuran mendahului anggota kanan dalam wuduk dan lainnya. Ni pendek je, ringkas je hadisnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbut tayammuna fit tuhuri idza tatahhara wa fit tarajjulihi idza tarajjala wa fin ti'alihi idzan ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu taala dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai ketika bersuci menyisir. Menyisir ni maksudnya menyikat rambut atau memakai kasut untuk mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Hadis ni dia nak bagi tahu bahawa Nabi ni apabila melakukan segala perkara yang baik, Nabi akan memulakan dengan anggota yang kanan. Kalau berwuduk pun biasalah wuduk tangan basuh tangan kanan dulu, lepas tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Sikat rambut pun Nabi sikat belah kanan dulu. Sikat belah kanan sampailah belah kiri. Nabi pakai celak pun belah kanan, kemudian lepas tu belah kiri. Nabi pakai sandal belah kanan dulu, lepas tu baru belah kiri. Kalau memakai baju pun masuk tangan kanan dulu, lepas tu kepala, lepas tu tangan kiri. Pakai seluar pun masuk kaki kanan dulu, lepas tu baru kaki kiri. Kalau nak menanggalkannya, terbalik. Kalau nak menanggalkannya, tanggalkan kiri dulu, lepas tu baru kanan. Soalnya sandal kan, kalau kita nak tanggalkan sandal, tanggalkan kasut, tanggalkan belah kiri dulu. Buka baju, tangan kiri dulu, lepas tu baru tangan kanan. Jadi, itu sunnah Nabi lah. Sunnah Nabi. Kecuali masuk tandas. Masuk tandas ni kaki kiri dulu. Masuk tandas jangan kaki kanan. Masuk tandas kaki
kiri, keluar kaki kanan. Tapi kalau masuk masjid, masuk rumah, kaki kanan. Naik kenderaan, kaki kanan. So semua anggota dimulakan dengan kanan. Kalau kita nak mesyuarat, kita nak berbincang pun, kalau ni pengerusi, mulakan minta pendapat daripada belah kanan. Apa pun belah kanan dulu. Tu Nabi suka mendahulukan yang kanan. Kaitan dia dengan bab wuduk ni maknanya kan disunatkan nanti ketika berwuduk kita membasuh anggota yang kanan, iaitu dua sajalah, iaitu tangan dengan kaki. Muka yang lain semua tak payah. Tak payah muka ambil kanan dulu, lepas tu basuh kiri tak. Muka sekali je serentak. Muka serentak. Telinga pun serentak. Kepala pun serentak. Yang kanan hanya kanan, lepas tu tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Mandi pun samalah. Mandi, basuh tangan, mandikan tangan kanan, bahagian kanan, mandikan bahagian kiri. Itu sunnah hukum dia. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Tata cara wuduk Rasulullah ni panjang. Pembahasan dia panjang tentang wuduk ni. So, kita buka soalan. Kalau ada soalan nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau pakai Listerine tu ada kesudahan dia tak Ustaz? Pakai Listerine. Pakai Listerine itu dapat dia punya kesan dia itu kan menghilangkan bau busuk mulut je lah. Tapi kan dia tak istilah dia tak menggosok. Kesunahan menggosok tu tak ada lah. Dapat kesunahan membersihkan mulut je lah. Kalau Listerine saja kan misalnya kan. Tapi biasanya orang pakai Listerine ni selepas gosok gigi kan. Tapi dari faktor menghilangkan bau mulut itu maksudnya membersihkan mulut dan gigi itu dapatlah kesunahan. Cuma dia kesunahan menggosok tu tak dapat. Dia bukan mana dia ada banyak. Dia ada banyak. Jadi kesunahan membersihkan gigi, kesunahan menghilangkan bau busuk mulut, kesunahan menggosok gigi, dia ada banyak. Kalau Listerine tu sekadar itulah menghilangkan bau je lah kot. Dia tak bersih saya rasa Listerine tak bersih. Kalau kita kumur banyak mana pun dia tak bersih. Maksudnya kena gosok gigi dulu kan. Kita gosok gigi dulu baru pakai Listerine. Kalau Listerine saja tanpa gosok gigi dia tak hilang. Boleh? Okey, boleh Ustaz. Terima kasih. Ada lagi? Surah dah mulai aktif Bila lah kita nak kembali ke surah balik ni. Aduh ya. Boleh 6 orang je Ustaz. Boleh 6 orang tu lah. Saya pun 6 orang. Jumaat pun 6 orang. Letih tu. Lepas tu kena Jumaat 6 sombong. orang. Jumaat 6 orang. Macam tak payah sembahyang Jumaat. Wilayah boleh solat ikut kapasiti masjid Ustaz. Lah Selangor ni geram betul lah. Nak buat macam mana kan? Cakap lebih-lebih nanti kata menentang pemerintah lah. Itulah, inilah. Takut sangat dengan WHO tu. Nanti kan kena ada yang report ni. Bahaya ni, ada polis banyak ni. Sarjana terima sarjana banyak polis. Tapi KL okey dah. Itulah, apa hal KL memang okey punya. Padahal KL lah sebenarnya yang lebih teruk sebenarnya. Dia punya kalau kita tengok kan. Tapi dia berdasarkan rekod tu lah. Rekod apa? Orang yang kena sakit COVID. Entah rekod tu betul ke tidak, Allahualam. Percaya ke? Tak percaya kena tangkap nanti. Itu kena PM tepi lah. Itu ada PM tepi ya. Lah biasalah kan. Malas cerita lah. Menyampah nak cerita bab ni. Dekat hati je. Ada lagi soalan? Ya saya. Ada satu soalan. Apa hukumnya kalau kita berwuduk dengan air yang bukannya air biasa? Mana mungkin air tu tengah panas ke, pasal pipe tu panas ke, apa hukum dia? Okey, kalau air panas itu dia ada beberapa kategori lah. Yang dipanggil air musyammas. Air musyammas. Air musyammas ini air yang dipanaskan oleh matahari. Syamsun tu matahari lah. Musyammas tu maksudnya panas kerana sinaran matahari
pada air yang mana air itu berada di dalam bekas logam. Bekas logam selain daripada emas dan perak. Selain daripada emas dan perak. Dan kepanasan matahari itu diukur pada negara-negara panas sahaja. Malaysia tak masuk. Malaysia contohnya kita pergi camping kan, kita nak ambil wudu tak jumpa air, tiba-tiba ada jumpa air dalam tin. Tin apa? Tin macam tin biskut, tin minyak sapi tu kan. Tin minyak api tu. Kita jumpalah, yang penting dia logam logam. Dan air tu panas, tak ada masalah. Pasal apa? Malaysia ni, Malaysia dia tidak dia punya cuaca dia tu tidaklah terlalu panas sehingga yang dihukumi sebagai air musyammas tu tidak. Air musyammas ini dihukumi hanya di negara-negara yang mengalami cuaca panas betul, macam di Mekah, Madinah tu itu panas sampai 48, 50, itu panas betul. Itu baru dihukumi air musyammas dan hukum dia pun makruh sahaja. Makruh kerana Imam Syafi'i mengatakan makruh kerana dia memberi kesan kepada kulit. Dia boleh menyebabkan penyakit kulit. Kerana apa? Ketika panas tadi, yang sampai negara panas itu, maka ada reaction, ada tindak balas reaction antara air yang dipanaskan dengan bekas logam yang panas itu menimbulkan permukaan yang macam berminyak-minyak di atas air itu. Dia reaction lah sebab dia panas. Jadi kalau tengah-tengah panas tu kita ambil, kita basuh muka, kita ambil wudu, basuh tangan, dia akan menyebabkan penyakit kulit. So kita sejukkan dulu boleh. Sejukkan dulu boleh. Tapi bekas logam tu mengecualikan emas dan perak. Sebab apa? Emas dan perak tidak akan berlaku reaction dengan kepanasan tu. Dia perlu kepanasan yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya kita pergi padang pasir kan. Pergi padang pasir buat apa? Ada pengembaraan lah kan. Surau Prima Kajang buat pengembaraan di Gurun Sahara. So kita tiba-tiba nak ambil wudu, air tak ada. Cari-cari jumpa dalam bekas emas. Mangkuk emas. Dalam tu ada air. Panas. Maka pertama sekali ambil emas bawa lari dulu lah. Ambil mangkuk emas tu bawa lari dulu. Betul air tu pindahkan ke tempat lain. Air tu pindahkan ke tempat lain, boleh ambil wudu. Tapi kalau contohnya air panas yang menggelegak dalam syirik, kita nak ambil wudu, itu haram. Pasal apa? Itu bunuh diri nama dia. Air panas yang menggelegak dalam syirik itu dia pergi ambil wudu. Itu hukum dia haram tu. Pasal apa? Itu mencederakan diri sendiri, itu haram hukum. Tapi kalau air yang kalau panas sekadar paip kan, paip kita buka panas tak ada masalah. Di Malaysia ni kepanasan dia tak sampai tahap memakruhkan air itu. Cuma lebih baik kita tunggulah. Lebih baik kita tunggu sampai dia agak sejuk sikit. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi soalan? Tadi rekod. Tak ada Ustaz, satu soalan Ustaz. Soalan berkenaan dengan solat Ustaz. Ya saya. Apa hukumnya kalau kita solat Ustaz dengan bersejadahkan belah muka saja? Sejadahkan belah muka saja. Adakah ada sama macam seolah kita letakkan penutup di dahi kita apabila kita sujud? Sekali lagi? Adakah dengan meletakkan sejadah yang kecil untuk muka saja? Oh, okey. Sejadah kecil yang letak depan tu. Menutup dahi kita macam mana? Okey, bab penggunaan sejadah ini masuk dalam bab dia panggil bab sutrah. Dia panggil bab sutrah. Okey, dia biasanya saiz dia tu 3 hasta lah. Biasanya saiznya 3 hasta. So apa maksud sutrah? Sejadah sejadah termasuk sutrah. So apa maksud sutrah sebenarnya? Sebenarnya maksud sutrah itu nak buat satu sempadan antara kita dengan orang yang nak melintas depan solat kita. So sebab tu bila kalau kita letakkan sejadah, maka kalau orang nak lintas, dia lintas atas daripada sejadah, maksudnya lebih daripada sejadah itu tak apa. Yang tak boleh tu dalam kawasan sejadah tu dia lintas, itu yang tak boleh. Dan kita boleh halang dia kalau dia tak nampak misalnya kan. Kita halang dengan angkat tangan, kita luhurkan tangan, halang dia daripada melintas. Mungkin dia tak perasan kan. Itu tujuan sejadah sebenarnya.
untuk dijadikan sebagai sutrah. Bahkan sutrah itu boleh dijadikan dinding sebagai sutrah, pedang sebagai sutrah, bahkan garisan saja boleh dijadikan sebagai sutrah. Nabi SAW sebelum adanya sutrah, Nabi sujud di tanah. Nabi sujud di tanah sampai ada riwayat sahih. Nabi masa hujan. Hujan, bila hujan tanah kan basah. Tanah basah jadi Nabi sujud berlumpur ni. Berlumpur Nabi punya dahi berlumpur. Sebab tanah basah. Sebab Masjid Nabawi belum ada simen lagi waktu tu. Bahkan belum ada sejadah atau sutrah. Jadi kalau dia pakai sejadah kecil itu, kalau dia niatkan sebagai sutrah, dapat pahala sutrah lah. Sebab apa? Dia letakkan di depan tu, sebenarnya orang letak sejadah nak tunjukkan dia sedang semayang, jangan lintas. Itu sebenarnya tujuan. So dia tak ada dia tak ada istilah kalau nak dapatkan sejadah mesti kena sejadah standard tu kita pakai tu kan. So kalau dia masuk dalam kategori sutrah, kan Nabi letak pedang je depan tu. Letak tombak, letak pedang. Yang penting nak bagi tahu orang ini aku tengah semayang ni. So orang yang lalu lalang dia nampak dia perasan orang di tengah semayang, dia lalu ke belakang ataupun jauh depan lah. Tapi saya kena tanya juga orang yang pakai sejarah kecil tu apa sebenarnya itu, sebab macam ada unsur-unsur yang tu. Kan sebutkan marah. Tak, mungkin lah saya pernah dengar ni tapi tak pastilah, tak pasti tak pasti. Macam dia kenapa dia letak, dia kata pada sejadah tu ada gambar Kaabah. Ada gambar Kaabah kan. So sebenarnya kita nak semayang kena menghadap Kaabah. So jadi kita letaklah sejadah di depan tu. Bahkan ada yang mengatakan bahawa kita letakkan kepala kita itu pada gambar Kaabah tersebut. Ada macam-macam lah kepercayaan bab ni. Takut nanti menyerupai kaum tu lah, kaum Syiah tu kan. Dia letak batu kat situ. Batu di padang Karbala tu supaya dia sujud di atas batu tu. Jadi takut dia kepercayaan dia letak sejadah tu sebab nak meletakkan dahi dia pada batu Kaabah. Tapi Kaabah tak ada, gambar Kaabah pun jadilah. Itu saya tak tahulah kalau itu kepercayaan dia. Tapi sebenarnya sejadah ini termasuk dalam bab sutrah. Sutrah tu maksudnya nak menunjukkan kita sedang semayang dan menghalang orang melintas dalam jarak 3 hasta. Jarak 3 hasta. Lebih 3 hasta dia lintas tak apa. Mazhab Syafi'i mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab hati-hati kalau pergi mazhab Hanafi punya tempat, jangan lintas walaupun 10 hasta jangan lintas. Lalu belakang. Takut-takut nanti kena tu je, dia kena marah lah, dia orang akan marah. Tapi kadang-kadang kesalahan orang semayang belakang, kita tak ada tempat nak lalu. Mazhab Syafi'i tak apa. Tapi sebaik-baiknya kita semayang di depan lah. Semayang ke depan supaya orang tak melintas. Tapi kalau kita semayang belakang pun, kalau ada sejadah, ada line, ada kapet tu pun dah cukup dah. Bila dah ada kapet tu cukup dah. Sebab kapet tu kan ada line tu. Kapet tu macam seolah-olah sejadah yang dicantum-cantumkan lah seolah-olah. Itu dah kira sejadah dah tu. Okey. Dia tambah sejadah kecil tu, itu kena tanya dia lah kan, apa niat dia. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Cakap itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan salah, minta ampun daripada Allah, minta maaf dari semua, minta Allah bagi taufik, kita faham dan sampaikan. Dan tangguh dengan kafarah majlis, subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima jazilan Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.